binti Abdullah bernombor kad matrik A176443. Saya akan membentangkan laporan syariawi pemimpin bahagian A iaitu rasional memilih pemimpin. Pemimpin yang kami pilih ialah Puan Mahfuzah binti Mustafa. Beliau merupakan usahawan yang berjaya dan mempunyai sijil sarjana dalam bidang perniagaan. Puan Mahfuzah dikatakan seorang usahawan yang berjaya melalui produk keluarannya iaitu Fawaz Baby Food yang bertapak di Bangis, Selangor. Puan Mahfuzah merupakan seorang usahawan yang kompeten dalam menguruskan syarikat walaupun seorang wanita, ibu dan juga isteri. Beliau berjaya membahagikan masa kerja serta masa bersama keluarga dengan baik. Selain itu, Puan Mahfuzah juga merupakan seorang pemimpin yang mengikuti peredaran zaman dan teknologi, di mana berjaya membantu ibu-ibu di Malaysia untuk menjana pendapatan 3 hingga 5,000 sebulan melalui sistem ejen. Selain itu, beliau juga merupakan seorang pemimpin yang inovatif dan juga kreatif. Pada awal permulaan perniagaannya, beliau hanya mengeluarkan makanan sejak buku yang dikisar sendiri di rumah. Dan sekarang, beliau telah mengeluarkan pelbagai variasi produk yang dapat menarik minat pengguna seperti mi bayi, snack dan bijirin untuk bayi serta biskut bayi. Produk yang dikeluarkan juga mempunyai pembungkusan yang menarik dan sangat sesuai untuk dijual pada pengguna pada zaman sekarang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Nashuha Idira binti Salim bernombor kad matrik A175936. Jadi saya akan membentangkan untuk bahagian B iaitu ciri-ciri kepimpinan pemimpin seperti gaya kepimpinan, keberkesanan dalam membuat keputusan dan juga kelemahan. Bagi seorang pemimpin, seharusnya mempunyai ciri-ciri pemimpin yang baik, terutamanya dari aspek gaya kepimpinan, keberkesanan membuat keputusan dan sebagainya. Gaya kepimpinan amatlah penting dalam mewujudkan suasana dinamik dalam sesebuah organisasi. Puan Mahfuzah menerapkan gaya kepimpinan demokratik dan berperi kemanusiaan dalam sistem organisasi perniagaan beliau. Dari segi kepimpinan demokratik, Puan Mahfuzah binti Mustafa memberikan peluang kepada pekerja di bawahnya untuk melibatkan diri secara langsung di dalam sistem pentadbiran organisasinya. Sebab beliau menerapkan gaya kepimpinan sedemikian adalah kerana beliau ingin memberikan kebebasan dan juga mendidik para pekerjanya supaya dapat menguruskan organisasi dan menjalankan tanggungjawab perniagaan sekiranya beliau mempunyai urusan atau tanggungjawab lain. Bukan sahaja itu, beliau juga turut memberi kebebasan dan peluang kepada pekerjanya untuk memberikan sebarang pendapat dan pandangan berkaitan perniagaan. Sebarang pendapat yang diutarakan oleh pekerjanya akan diambil dan dipertimbangkan. Beliau juga menjalankan gaya kepimpinan kemanusiaan iaitu mengutamakan kebajikan pekerja yang bekerja di bawahnya. Malahan, Puan Mahfuzah binti Mustafa juga seorang yang mementingkan keadaan persekitaran kerja yang lebih teratur dan selesa dalam organisasi. Antara cara beliau menghargai pekerja di bawahnya adalah dengan memberikan bonus sebanyak 5 hingga 12% kepada mereka yang telah melepasi target jualan. Beliau juga memberikan intensif berupa kelas-kelas percuma. Kelas-kelas percuma yang diberikan oleh beliau adalah berkaitan dengan cara pemasaran produk dan sebagainya. Selain itu, pembuatan keputusan oleh seseorang ketua atau pemimpin merupakan aspek yang amat penting bagi membolehkan sesebuah organisasi kekal berdaya saing dan maju. Puan Mahfuzah binti Mustafa, beliau amat menekankan tentang proses penyelesaian sesuatu masalah atau konflik. Setiap masalah yang timbul perlulah diselesaikan dengan memilih satu atau beberapa alternatif yang dapat memastikan syarikat tidak menanggung risiko yang tinggi. Menurut beliau, setiap langkah yang diambil oleh syarikat akan membuka satu ruang terjadinya sebarang risiko sama ada risiko yang rendah ataupun tinggi. Beliau lebih gemar untuk membincangkan masalah yang dihadapi oleh syarikat melalui mesyuarat yang akan diadakan dalam kalangan pekerjanya. Namun, tidak semua konflik yang terjadi akan dikongsikan dengan pekerjanya kerana beliau tidak mahu sesuatu masalah akan menjadi lebih besar. Sebagai contoh, syarikat pernah mengalami beberapa masalah terutamanya dalam masalah pemasaran dan juga kewangan yang amat membimbangkan. Kaedah yang dilakukan oleh beliau untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengenal pasti masalah yang timbul iaitu masalah kewangan dan juga masalah pemasaran produk. Perbincangan yang dibuat bersama-sama pekerjanya adalah untuk mengumpul data atau maklumat yang menyebabkan berlakunya masalah tersebut.
Puan Mahfuzah dan pekerjanya mencari sumber dan pelbagai alternatif untuk memperbaiki masalah yang timbul. Hanya alternatif yang terbaik akan dipilih bagi memastikan kualiti syarikat tidak terjejas dan menjamin kejayaan. Oleh itu, Puan Mahfuzah memilih alternatif terbaik iaitu mewujudkan sistem ejen dan memperluaskan produk dengan cara tersebut. Keputusan yang dibuat oleh beliau memperlihatkan sinar dan akhirnya sistem ejen ini diwujudkan mampu mengatasi masalah yang timbul dalam syarikat sebelum ini. Di samping itu, dapat meningkatkan kualiti dan juga kewangan syarikat. Puan Mahfuzah juga mampu memberikan sumber pendapatan kepada para ejen yang majoritinya terdiri daripada para suri rumah yang tidak bekerja. Dapat disimpulkan di sini, Puan Mahfuzah menggunakan pendekatan pembuatan keputusan secara berkumpulan iaitu sumbang saran. Puan Mahfuzah percaya bahawa perbincangan secara berkumpulan akan dapat menjana lebih banyak idea dan meningkatkan kualiti dan motivasi setiap kumpulan yang menjayakan keputusan. Walaupun beliau dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh syarikat, tetapi terdapat beberapa titik kelemahan dalam pengurusan pembuatan keputusan. Dalam mencapai matlamat syarikat, keputusan daripada pembuatan keputusan mengambil masa yang agak lama kerana setiap alternatif dirasakan sesuai perlu dinilai dan dianalisis dengan teliti supaya tidak berlaku sebarang kerugian. Hal ini adalah disebabkan oleh kebebasan setiap individu untuk mengkritik ataupun memberi pandangan tentang idea yang mereka rasakan sesuai. Namun, ahli-ahli terpaksa bertolak ansur dengan segala pandangan ahli yang lain bagi mengelakkan konflik yang lebih besar terjadi. Daripada aspek di atas, dapat disimpulkan bahawa Puan Mahfuzah binti Mustafa merupakan seorang ketua yang mempunyai ciri-ciri pemimpin yang baik dan karismatik. Segala pengorbanan beliau bukan sahaja untuk perniagaan semata-mata, tetapi juga melibatkan kebajikan para pekerja di bawah beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Suhaila binti Raja Sodik, kat matrik A1760018. Saya akan memandangkan tentang bahagian C, iaitu analisis sosial media pemimpin, iaitu Puan Mahfuzah binti Mustafa. Teknologi yang digunakan oleh Instagram dan laman rasmi. Instagram syarikat beliau ialah Fawaz HQ dan laman web rasminya ialah www.fawazkitchen.com. Kenapa Puan Mahfuzah lebih memilih menggunakan teknologi ialah kerana dia lebih murah dan mudah untuk sampai kepada pelanggan, terutama dalam mempromosikan syarikatnya. Walaupun dia mempunyai bangunan syarikat di Bangi, tetapi dia juga sangat aktif dalam Instagram. Dan juga stokis di bawahnya juga menggunakan teknologi seperti WhatsApp, Facebook, Shopee dan Lazada untuk menjualkan produk Fawaz supaya lebih ramai orang boleh membeli barang Fawaz dengan mudah. Status yang digunakan ialah kreatif dan menarik pembaca peminat. Selain itu, dia juga menggunakan kaedah pertanian untuk mempromosikan produknya. Contoh dia menggunakan baby sudah jemur makanan bayi. Daripada status tersebut, sebenarnya apa yang kita dapat lihat ialah pelanggan sebenarnya tidak terlalu suka tentang status yang berbau fakta. Dia lebih pada masalah yang dihadapi. Sekiranya pernyataan masalah yang terdapat di status itu sama dengan masalah yang dihadapi, maka perkara ini yang mampu untuk menarik minat pelanggan untuk membeli, kerana bagi mereka dia mampu menyelesaikan masalah mereka berkaitan anak mereka yang sukar untuk makan. Oleh itu, ia amat meyakinkan pembaca sekiranya dia menggunakan kaedah pertanyaan sekaligus ia menggunakan permasalahan yang mungkin muncul di dalam fikiran pelanggan mereka. Dari segi bahasa yang digunakan dalam status yang dimaknai dalam social media iaitu Instagram kelihatan sangat santai, lembut dan casual. Ada setengah formal tapi lebih kepada casual. Hal ini membuatkan pelanggan rasa selesa dan juga merasakan Puan Mahfuzah seorang yang mesra terhadap pengikut, kerana beliau sentiasa berinteraksi dengan pengikutnya dan juga daripada segi mempromosikan produknya, beliau sentiasa membalas komen-komen ataupun pertanyaan daripada segi persepsi ataupun penampilan. Yang pertama, daripada segi pakaian, beliau kelihatan seorang yang kemas dan sopan. Daripada gambar-gambar yang beliau sendiri memaknai, yang terdapat gambar beliau di syarikatnya, beliau nampak seorang yang sangat menitik beratkan tentang soal pakaian
iaitu ketertiban ataupun kekemasan dalam berpakaian. Selain itu, ekspresi wajah sentiasa tersenyum. Ia dapat dilihat pada apabila beliau sendiri membuat IG live. Puan Mahfuzah sentiasa senyum dan juga tidak pernah marah pelanggannya dan juga sentiasa menjawab pertanyaan pelanggan yang diberikan pelanggan dengan sabar. Dan akhir sekali, cara berbicara. Berdasarkan apa yang diceritakan oleh kawan saya yang pernah bertemu dengan beliau, beliau seorang yang lemah lembut dan sangat berpengetahuan tinggi. Setiap pertanyaan yang diberikan sentiasa mempunyai jawapan yang sangat membuka minda kepada kami dan juga sangat informatif dan dia dapat membantu kami di masa hadapan. Dan juga menerangkan sedikit tentang bisnes beliau. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tugasan yang diagihkan kepada saya ialah bahagian D, iaitu sertakan gambar-gambar bersama dengan pemimpin. Jadi, wakil kumpulan saya iaitu Nabila dan Dina telah membual beliau iaitu Puan Mahfuzah Mustafa di pejabatnya di Bandar Baru Bangi. Kami sangat berbesar hati kerana beliau sudi menerima kedatangan kami untuk menemu bual beliau dan kami juga mereka juga sempat bertanyakan beberapa maklumat penting mengenai beliau seperti cara kepimpinan beliau, penampilan yang beliau prefer dan sebagainya. Berikut saya sertakan sekali gambar-gambar yang sempat rakan-rakan saya rakam semasa berjumpa dengan beliau.